Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya menghargai peluang diberikan pada Lemah Pantai untuk membahaskan Undang-Undang Akta Tenaga Boleh Baharu 2010. Walaupun tak setuju dengan nama, saya teruskan jugalah supaya mudah untuk dirujuk. Saya fikir hasrat utama yang Pak Menteri dalam mengemukakan undang-undang ini murni. Atas dasar itu, kita sememangnya mengalu-alukan undang-undang yang membantu melunaskan hasrat agar penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini mencapai sasaran yang ditetapkan. Malangnya apabila saya perhalusi, undang-undang yang dicanangkan tidak menepati dua objektif utama yang digariskan sendiri oleh kementerian. Pertama, supaya kadar penggunaan tenaga boleh baharu mencapai 5.5% daripada campuran penggunaan tenaga secara keseluruhannya. Dan yang kedua, supaya menerusi undang-undang ini kita mencapai sasaran COP15, di mana Perdana Menteri tahun 2009 berjanji untuk mengurangkan kadar pengeluaran karbon sebanyak 40% menjelang 2020. Isunya, saya fikir penggunaan tenaga berhemah ataupun isu energy security perlu menepati teras dan asas ke arah polisi tenaga hijau. Justru kita perlu, Pak Menteri, memastikan keberkesanan kos dan harga pasaran itu seiring dalam satu langkah yang terarah. Malangnya undang-undang ini digunakan Tuan Yang Pertua untuk mengelak daripada pelaksanaan reformasi struktur asas yang perlu dilakukan dalam industri tenaga secara keseluruhannya, comprehensive energy industry restructuring dengan izin. Sebaliknya, insentif harus diberikan kepada pelabur dengan cara yang sesuai dan berterusan, boleh diperbaharui dan ke arah mempromosi penggunaan tenaga hijau. Wami Bagan tadi telah menyebut beberapa perkara berkenaan dengan reformasi struktur. Datuk Yang Pertua, masalah-masalah utama dalam undang-undang tenaga ini saya lihat adalah, pertama, ia dilihat sebagai mempromosikan penggunaan tenaga suria fotovoltaik dan bukannya tenaga boleh diperbaharui secara keseluruhan. Kita tengok, saya pun agak terkeliru kerana bila diteliti kos pemasangan dan penggunaan solar fotovoltaik amat tinggi dan mahal, dengan return of investments dijangka antara 18 hingga 21 tahun. Sangat lama. Dan ini akan menambahkan beban kepada rakyat kerana juga dilihat sebagai cukai dua kali ganda. Saya rujuk kepada laporan Program Transformasi Ekonomi, Economic Transformation Program, mereka keluarkan pada Oktober 2010, menyatakan walaupun solar fotovoltaik merupakan tenaga yang boleh diperbaharui, ia bukan pilihan ekonomi untuk masa kini kerana kos pasaran global masih terlalu tinggi. Ini laporan ETP. Jadi kenapakah tiada kesinambungan atau kerjasama antara pihak kementerian dalam usaha untuk membentangkan undang-undang ini dan kumpulan yang menghasilkan laporan ETP? Jadi saya fikir bagaimanakah rakyat kita boleh yakin dengan saranan semua pengumuman ETP bila tak nampak seiring dengan undang-undang yang diperkenalkan dan dibentangkan dalam parlimen. Isu seterusnya, rakyat juga bakal dibebankan, saya sebut tadi, dengan cukai tambahan melalui FITs, Feed-in Tariffs, sistem tarif galakan jikalau ini diluluskan. Kita lihat, Datuk Yang Pertua, hasil dari pembayaran cukai setakat ini digunakan untuk membayar subsidi penghasilan tenaga untuk Malaysia yang dianggarkan sebanyak 8 bilion ringgit setahun. YB Bagan juga telah menyebut, malangnya dalam undang-undang ini penjana-penjana bebas tidak terkesan pun, mereka tidak dipinta pun untuk memberi sumbangan dalam satu tabung bagi tenaga boleh diperbarui. Kita lihat je contoh, untuk isu RM60,000 diperlukan bagi pelaburan untuk perbaiki solar fotovoltaik 4 kilowatt di Malaysia kerana iklim kita berbeza berbanding dengan 1 kilowatt kebiasaannya. Ini untuk rumah kediaman. Jadi saya fikir kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Saya nak tahu rasional sebenarnya, justifikasi kenapa tumpuan yang begitu besar diberikan untuk penggunaan tenaga solar fotovoltaik. Seterusnya, ada juga dibangkitkan bila undang-undang ini diperkenalkan membawa kepada isu subsidi yang terselindung.
Saya bagi contoh untuk sistem 4 megawatt, kosnya RM60,000. Pengguna hanya akan membayar 10%, sekitar RM6,000. Sementara pinjaman bank dapat diberikan sehingga 90% untuk kos pemasangan. Dan bagi banglo dan bangunan perniagaan pun begitu. Saya lihat yang terbaru adalah pembangunan di Setia Eco Park Shah Alam, di mana SP Setia bercadang untuk memasang photovoltaic system dalam 20 daripada 39 banglo-banglo mereka. Nilai setiap satu RM1.58 juta. Kos untuk 5 kilowatt peak sistem ini RM170,000 satu. Boleh mewujudkan atau menghasilkan sebanyak RM160 electricity for every month dengan izin. Tanpa subsidi, the return of investment bagi sistem ini adalah 94 tahun. Saya minta kalau boleh Yang Menteri sahkan ya. Jadi kita nampak bila dibangkitkan rasional, semua ini perlu dijawab oleh Yang Menteri. Ketiga-tiga pembangunan ini akan mendapat manfaat daripada 30 hingga 35% subsidi daripada Malaysian Building Integrated Photovoltaic Project. Mereka yang menyambung atau memberi dana bagi semua photovoltaic system untuk perumahan awam, perumahan kediaman sendiri, private dwellings, bangunan komersial dan juga bangunan-bangunan pembangunan besar untuk promosi solar energy. Saya ingin bangkitkan pertanyaan, bukankah bila kita bagi subsidi yang begitu besar, ini untuk 30 hingga 35%, beri bebanan tambahan kepada negara kita, khususnya kepada institusi-institusi kewangan, memandangkan sekarang ini Malaysia sudah mengalami hutang terbesar di Asia berbanding dengan KDNK sebanyak RM407.1 bilion ataupun 53.1% daripada GDP KDNK. Kebimbangan saya, bebanan tambahan ini perlu diambil kira bila masa janji dibuat untuk pemberian subsidi. Jadi bagaimanakah jangkaan kementerian dan bagaimanakah cara untuk menangani tambahan bebanan? Ini belum dimasukkan lagi dengan isu adakah grid elektrik kita boleh menerima tambahan tekanan dengan izin unexpected inflows and outflows of power. Contohnya di California, di mana pengalaman mereka, unexpected inflows and outflows ini telah menyebabkan banyak kadar blackouts, khususnya di musim-musim berlainan. Jadi saya mahu tanyakan, kalaupun kita ikut model di Jerman, kita mesti ingat kadar bagaimanakah perubahan cuaca kita berbeza dengan negeri Jerman, dan bagaimana impak pengenalan atau fokus tumpuan kepada tenaga solar ini akan dampak mereka kepada tenaga-tenaga coal, nuklear, kalaupun difikirkan oleh kementerian. Saya sebut nuklear di sini sebenarnya kerana dalam jawapan parlimen yang diberikan kepada ahli parlimen Batu, Menteri jawab nuclear power akan dimasukkan dalam Nuclear Power Infrastructure Development Plan dijangka siap tahun 2013. Jadi bagaimanakah keputusan tersebut diambil kira dalam perancangan penggunaan tenaga secara keseluruhannya? Dan bila kita beri penekanan kepada impak solar energy, bagaimanakah ianya akan beri kesan kepada tenaga-tenaga lain, khususnya bila semua pengeluaran tenaga lain harus mengurangkan kadar pengeluaran khusus pada peak times. Jadi saya fikir ini akan mengakibatkan kos tenaga konvensional naik secara mendadak. Bila kita juga ambil kira penjana-penjana bebas, independent power producers sudah mengeluarkan lebih 50% daripada excess energy, dan TNB, Tenaga Nasional Berhad, wajib membeli secara paksa semua tenaga-tenaga yang lebih diwujudkan. Adakah pihak menteri menggariskan langkah-langkah lain untuk memastikan pihak IPP mengurangkan kadar pengeluaran sekurang-kurangnya 50% jikalau undang-undang ini diluluskan, supaya ada kesinambungan dan keseimbangan dalam penggunaan tenaga? Dan pertanyaan saya ulang balik, kenapakah
undang-undang ini dibuat tanpa mengambil kira kewajipan atau peranan IPPs. Terima kasih Atin Ketua. Seterusnya saya pergi kepada isunya bila melihat kepada setengah kumpulan dibebaskan atau tak diperuntukkan dalam undang-undang ini, menggambarkan mentaliti kerajaan yang kadang-kala ya dipanggil lanun. Saya sebut kenapa dalam isu politik pun isunya pilihan raya yang tidak bebas dan adil. Dalam isu ekonomi pula, subsidi berbilion-bilion dengan projek yang berkos gergasi. Warisan Merdeka 5 bilion, 6 bilion untuk offshore petrol vessels, 7.5 bilion ringgit pembelian perisai pembawa anggota daripada DRB Highcom, 12.5 bilion PKFZ, 50 bilion MRT. Jadi untuk rang undang-undang ini perlu jelas ada sistem yang menyeluruh supaya rakyat tak akan mendapat bebanan cukai tanpa memastikan mereka yang mendapat manfaat subsidi bertahun-tahun lamanya, berbilion-bilion jumlahnya, tidak dikenakan tindakan langsung. Jadi undang-undang ini pada saya memperkuatkan persepsi bahawa mungkin BN mahu menjadi lanun alam sekitar. Datuk Yang di-Pertua, feed-in tarif ini dia akan membebankan seisi rumah dan juga perniagaan. Bagaimanakah FIT dapat menyelesaikan kekurangan tenaga boleh baharu kecuali sebagai satu cukai yang tambahan yang perlu dibiayai oleh rakyat? Ini perlu dijawab oleh pihak menteri. Saya sebut isu pihak berkuasa Perbadanan Tenaga Berterusan SEDA yang akan diwujudkan ini. Dia akan menentukan tahap FIT. SEDA kata saranan 1% buat masa perkenalan. Setiap rumah yang menggunakan lebih daripada 200 kilowatt sebulan akan dikecualikan. Datuk Yang di-Pertua, Yang Amat Menteri, hampir 50% daripada tempat kediaman di Malaysia, rumah-rumah di Malaysia ini menggunakan lebih daripada 200 kilowatt sebulan. Kalau ada satu unit penghawa dingin pun penggunaan lebih 200 kilowatt itu sebulan tu terjamin, definite, automatic. Jadi saya fikir secara keseluruhan, kesimpulan, semua rumah di bandar-bandar akan diwajibkan membayar feed-in tarif. Angka 1% saya nak petikai dikenakan memang tak masuk akal kerana undang-undang bukan saja tak memiliki had, kerana SEDA punyai kuasa untuk memutuskan peratusan feed-in tarif. Kalau kita melihat pencapaian oleh Malaysian Building Integrated Photovoltaic, sudah sebanyak 2+1, 3% ya dicadangkan. 1% penambahan itu dimasukkan atas nasihat Economic Transformation Program ETP. Dan menjelang akhir tahun ia mungkin saya tekankan menjadi 10% dan berkemungkinan kita akan melihat kenaikan tahunan 10% disebabkan subsidi gas yang diberi kepada IPP kebiasaannya antara 6.2 bilion hingga 8.1 bilion ringgit. Di penjanaan kuasa oleh IPP tidak terkesan dan IPP juga dah menjana lebih daripada 50% keperluan tenaga di Malaysia, tapi tak dimestikan untuk memberi sumbangan. Datuk Yang di-Pertua, keuntungan bagi TNB tahun 2010 sebanyak 1.5 bilion. IPP pertama, the first generation of IPPs dengan izin, mempunyai internal rate of return pulangan dalaman setinggi 20 hingga 25% tahun, berbanding dengan hasil industri sekitar 15%, jauh lebih tinggi. Dan kalau kita bandingkan tarif elektrik bagi dua negara, Malaysia dengan Thailand, Malaysia tarif RM31.31 kilowatt per hour, hanya 8% murah daripada Thailand di RM34.11 Malaysia untuk setiap kilowatt per hour. Lebih malang lagi, tarif elektrik komersial di Thailand hanya RM38.01 Malaysia kilowatt per hour, dibandingkan dengan Malaysia RM37.85 kilowatt per hour. Hal ini terjadi, perbezaan begitu sikit, walaupun IPP di Malaysia menerima subsidi gas sebanyak 53.7% lebih murah daripada Thailand. Ini isu yang penting, kerana kalau kita nak perkenalkan satu undang-undang untuk memaksa rakyat mendokong, membayar supaya dapat diberi insentif
tenaga boleh diperbaharui, kenapa kerajaan juga tidak melaksanakan langkah-langkah yang sama untuk memastikan IPPs dan herotan pasaran itu terhenti? Ini perkara yang serius. Jadi saya fikir isu, kalau kita bayangkan sumbangan daripada IPP saja, kutipan untuk kumpulan wang tenaga baharu begitu besar dananya. Ini patut diperhalusi dan dilaksanakan oleh kerajaan. Patut dipertua, saya pergi seterusnya kepada kesan kepada small and medium based industries ataupun IKS, industri kecil dan sederhana, perniagaan dan pelaburan yang agak kecil, tempatan khususnya. Ya, kalau kita lihat kos tenaga adalah satu yang isu yang utama bagi semua pengeluar tempatan. Sejak 2008, kos tenaga itu telah naik sebanyak 20% sehingga ke hari ini. Dan daripada produk, apa-apa barang keluaran, peratusan untuk kos tenaga saja menelan hingga daripada 20 hingga 30%. Jadi bila saya nampak, kalaulah FIT bernilai lebih kurang 10%, ini merupakan satu pengurangan daripada 2 hingga 3% kurangnya profit margin bagi semua pengeluar tempatan. Jadi pihak menteri perlu memikirkan impak kepada syarikat-syarikat dalam negara. Dan saya tak nampak bagaimana undang-undang ini boleh mengenal pasti dan menyediakan mereka tentang bagaimana situasi yang baru setelah FIT diperkenalkan. Yang isu yang seterusnya betul-betul adalah isu cap atau had-had yang saya nampak sebagai disincentives untuk penjanaan tenaga boleh diperbarui. Di bawah feed-in tarif, YB Hulu Selangor pun sebut tadi, lebih 30 megawatt tenaga akan dihasilkan daripada 4 sumber yang boleh diperbarui: solar photovoltaik, biogas, biomass dan loji mini hydro. Ini menepati, semua ini akan menepati syarat dengan izin mereka layak untuk disambungkan kepada grid utama. Justru tenaga yang dihasilkan akan dijual kembali kepada syarikat utility, TNB di Semenanjung Malaysia, SESCO di Sarawak dan SESB di Sabah. Untuk sektor komersial, small medium industries IKS akan pakai sistem ini dan setiap rumah yang melebihi 30 megawatt penggunaannya tidak akan disubsidi. Dan jika mereka mampu membayar RM60,000 untuk pemasangan panel atau solar, suria atau solar. Tapi yang saya bimbang di sini adalah bagaimana struktur undang-undang ini seolah-olah memang untuk beri dokongan besar kepada semua loji-loji dan sistem mini hydro. 30 megawatt diperuntukkan bagi mereka. Apakah 30 megawatt untuk loji mini hydro ini disenaraikan merupakan, adakah mereka memerlukan subsidi awam untuk meneruskan operasi? TNB telah membina dan memulakan operasi bagi 50 loji mini hydro yang menghasilkan tenaga sekitar 1 megawatt. Saya bandingkan dengan negara Thailand. Insentif yang diberikan oleh negara Thailand, kerajaan Thailand untuk mengembangkan hanya tenaga air, elektrik hydro, tidak melebihi 0.2 megawatt, 200 kilowatt. Saya bimbang bila nampak susunan feed-in tarif dalam undang-undang ini seolah-olah untuk membiayai tenaga air, hydroelectricity plant dan penghantaran tenaga elektrik untuk membawa kuasa kepada stesen TNB yang terdekat. Di Kesatuan Eropah, European Union, mini hydro tak mematuhi syarat untuk FITs kerana konflik berkepentingan dan tujuan utama adalah untuk mencapai tenaga yang mapan dengan kesan minimum terhadap alam sekitar. I think you have to be clear dengan izin on this matter. Kalau benar untuk mensubsidi TNB, kena sebut jelas-jelas kerana yang akan perlu bayar cukai adalah rakyat terbanyak. Saya bimbang kerana ini mungkin dijadikan satu potensi bail-out bagi pelaburan TNB dalam sistem mini hydro yang perlu dibayar oleh pembayar cukai. Di Sabah, 10 megawatt dihadkan bagi pelaburan di bawah program jana kuasa kecil tenaga boleh diperbarui, Small Renewable Energy Power Program. Dan jika kerajaan serius dan transformasi, saya rasa dasar strategi ini harus didupuskan. Dan kerajaan hanya memulangkan, seperti saya sebut tadi, kos banyak untuk FITs reimbursement sehingga 30 megawatt. Jadi ada kekangan pulangan. Saya setuju memang perlu ada had. Hanya adakah had ini berpatutan dan bersesuaian dengan kadar cukai yang dikenakan?
saya fikir seluruh sistem ini perlu dilihat sebagai sistem yang adil, dan you must punish, dengan izin, those players who have benefited so far from the rakyat. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, isu tahap efisiensi, kecekapan yang tidak menepati garis panduan antarabangsa. Bila diperkenalkan sasaran 14% untuk sistem biogeosim dan biogas di Sabah dan Sarawak, saya pun bangkitkan, adakah kerana semua loji-loji ini memerlukan bail-out? Kerana mereka ditargetkan hanya punyai sistem kecekapan antara 14 hingga 70%, sedangkan Kesatuan Eropah menetapkan target kecekapan efisiensi sebanyak 27.02% untuk tenaga yang dijana daripada biogeosim atau biogas. Jadi itu seharusnya menjadi sasaran kita, dan tidak ada KPI rasmi untuk undang-undang tenaga boleh diperbarui ini. Jadi saya fikir banyak daripada pelan-pelan di Sabah dan Sarawak itu memang banyak sangat mengalami kerugian. Ini perlu dilihat dengan serius. Di cadangan susulan saya, Datuk Yang Di-Pertua, pertama, agar undang-undang ini memang ditumpukan supaya menjadi satu green bill, undang-undang yang mempromosi teknologi hijau secara keseluruhan, dan akan menentukan juga dasar-dasar penggunaan tenaga nuklear. Kami memang tidak bersetuju, dan saya fikir ini bukanlah penyelesaian sebenar untuk mengatasi perubahan iklim, dan kita perlu kembali kepada sistem yang lebih bersifat environmentally friendly. Sudah tadi diperincikan track record kita memang agak buruk bila bercakap tentang kecekapan menyenggara mana-mana sistem. Kalau tenaga nuklear tidak mampu kita lakukan, kita perlu serius dan terima hakikat sebenar. Dan daripada undang-undang ini, termasuk mengenal pasti tanggungjawab mereka, kerana sebahagian besar tenaga sekarang memang datang daripada IPPs. Jadi bagaimana you want to exclude them? Dengan izin, saya tak nampak sebenarnya. Dah habis. Tapi ada 5 minit lagi. Tak boleh. Tak boleh. Boleh saya 21 minit. Ni tak boleh. khusus. Tengah hari tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Kalau sambung saya petang, sambung petang yang mana? Okey, sikit. Boleh sambung petang? Sambung petang ya. Boleh sambung. Ya. Terima kasih, Yang Betul. Berpentang. Terima kasih, Tan Sri Yang Betul. Saya terus kepada undang-undang pembahasan tadi, tenaga boleh diperbarui. Sebagai penghujung, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri bahawa pada pendapat kami, undang-undang ini tidak akan menggalakkan pembangunan tenaga boleh baharu. Malah ianya bersifat mengekang, terutamanya bagi penjana-penjana tenaga renewable energy bersaiz kecil. Saya rujuk di saat ini pada Seksyen 23, Seksyen Seksyen 8 peringkat nombor 3, di mana seseorang pemegang kelulusan galakan yang tidak mematuhi mana-mana syarat kelulusan galakan di bawah subseksyen 2 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Datuk Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya fikir kekangan sebegini tidak akan memberi manfaat atau hasil yang dimahukan. Ia mungkin memberi manfaat. Boleh jelas. Sila, Gopeng. Kalau boleh, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Kita lihat memang dari segi dasar kita nak menggalakkan penggunaan renewable energy dalam sistem penyampaian electricity ini. Cuma saya setuju dengan Lembah Pantai bahawa rang undang-undang yang dicadangkan ini, khususnya 83 ini akan menjadi satu halangan kepada penjana renewable energy, di mana ini sebenarnya sepatut menjadi satu keputusan bisnes telah dijadikan satu criminal offence dengan izin. Dan bukankah lebih baik kalau kita lihat aspek yang lain, cara kita boleh buat dalam menggalakkan renewable energy ini, di mana kementerian menubuhkan satu renewable energy fund yang seperti mana dalam akta ini, dan kemudian kendalikan dana ini dan membeli subsidi kepada mereka yang menjana renewable energy melalui tenaga ataupun SESCO di Sarawak.
Dan ini tidak melibatkan satu rang undang-undang yang melibatkan unsur-unsur kriminal. Dan walaupun mungkin kita ini tidak dapat mengelakkan daripada salah guna, tetapi saya rasa kalau kita ada satu power purchase agreement dengan izin antara tenaga ataupun SESCO dengan producer renewable energy, dan pasti perkara ini boleh diselesaikan melalui power purchase agreement, seperti mana power purchase agreement di antara IPP dan tenaga nasional sekarang. Kita tidak perlu satu rang undang-undang yang spesifik untuk renewable energy. Kalau kita banding dengan IPP pula, kalau IPP yang sedia ada tidak mematuhi mana-mana satu syarat, mereka tidak dikenakan criminal offence. Tetapi sekarang penjana-penjana yang kecil ini kalau tidak mengikut syarat boleh boleh dipenjara. Jadi ini tidak mengalahkan penggunaan renewable energy, dan saya rasa kita harus pertimbangkan pelaksanaan rang undang-undang ini dengan lebih teliti, dan saya sokong cadangan Lembah Pantai supaya kita kaji semula rang undang-undang ini. Sekian. Terima kasih Emak Bergoping, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya fikir di sini Emak Menteri, kita bangkitkan isunya kalau ada pun perjanjian di antara TNB dan pengeluar tenaga, mereka diwajibkan bagi salinan kepada Badan SEDA. Dan saya fikir dengan tanggungjawab begitu besar, kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang itu tidak membantu memberi insentif kepada pengeluar tenaga boleh diperbaharui. SEDA itu sendiri kewujudannya akan menelan kos yang amat tinggi, dan saya fikir di peringkat ini kami cadangkan kalau boleh Emak Menteri lupuskan saja, tak perlu ada Badan SEDA, tapi menyelenggara kesemua perjanjian ini tak perlu bagi salinan, tapi hanya wujudkan satu majlis jawatan kuasa khas di bawah kementerian untuk memastikan tabung di bawah undang-undang ini, khususnya dipanggil kumpulan wang tenaga boleh baharu, digunakan sebaik mungkin. Dan saya fikir bila sudah ada insentif, khususnya kalau kita pastikan sistem fit in tarif, di mana kilang-kilang minyak kelapa sawit dan kerajaan-kerajaan tempatan tidak akan menggunakan tenaga yang dijana daripada pusat penjanaan tenaga biomas dan biogas, tapi menggunakan tenaga elektrik dengan tarif yang lebih rendah daripada TNB atau SESCO, dan menjual segala tenaga renewable energy dijana kepada TNB dan SESCO dengan tarif yang lebih tinggi. Jadi insentif bisnes itu sudah ada, dan saya fikir sekarang ini penting untuk Emak Menteri bantu ya. Isunya bukanlah kita bangkang, kita setuju untuk meningkatkan kadar penggunaan tenaga boleh diperbaharui, tapi bukan melalui undang-undang ini. Saya fikir terlalu banyak masalah yang akan timbul, dan saya benar-benar pohon Emak Menteri agar melaksanakan, memikir benar-benar mungkin kewujudan sebuah ministerial committee, dan akhirnya yang kita mahu supaya target sasaran yang digariskan oleh kementerian sendiri terlaksana. Saya lagi Mak Goping, Tan Sri boleh sikit lagi. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Lembah Pantai. Yang Berhormat Menteri, cuma saya nak dapatkan sedikit penjelasan. Kalau kita lihat, memang dalam dasar-dasar kementerian memang ada dasar-dasar yang sedia ada untuk menggalakkan renewable energy seperti SREP dan sebagainya. Dan walaupun kita tahu setakat ini pencapaian dasar-dasar sedemikian tidak memadai, dan tetapi saya rasa rang undang-undang ini tidak membantu untuk mencapai sasaran untuk 5% renewable energy. Dan sepatutnya kementerian harus mengkaji kenapa setakat ini dasar renewable energy, dasar SREP ini tidak berjaya, dan mengatasi dengan cara yang lain dan bukan melalui rang undang-undang. Sebab kalau kita lihat, antara masalah-masalah adalah apabila renewable energy producer berunding dengan khususnya tenaga, mungkin mereka tidak dapat satu term yang memihak kepada mereka supaya mereka boleh menjana lebih, menggalakkan mereka
produce renewable energy. Jadi kalau kita ada satu feed-in tarif yang ditetapkan oleh jawatankuasa teknikal daripada kementerian, ini luar daripada undang-undang ini, satu jawatankuasa teknikal kementerian yang ditubuhkan yang menetapkan feed-in tarif yang akan membantu pengeluar renewable energy ini supaya mereka tahu setakat mana pelaburan mereka dapat return yang munasabah. Saya rasa ini satu perkara yang harus dipertimbangkan. Sekian. Terima kasih, Mohd Gopeng. Saya mohon izin kalau boleh dimasukkan dalam sebagian ucapan saya. Terakhir, Tan Sri Yang-di-Pertua, saya fikir Yang Mohd Menteri perlu mengambil kira cadangan-cadangan ini dan kita mahu, ya, kalau boleh galakan itu diberi menerusi jawatankuasa teknikal bawah kementerian untuk galakan untuk ladang solar tanpa mengira saiz, biomass, terutamanya kilang kelapa sawit, di mana penjanaan renewable energy akan merubah sisa biomass menjadi tenaga elektrik dan seterusnya, jana profit wang ringgit. Dan ketiga, biogas perlu diletakkan mungkin lagi banyak kawalan di bawah kerajaan tempatan, di mana sisa pekerja itu di bawah bidang kuasa mereka dirubah dan dikitar menjadi tenaga elektrik. Saya fikir semua ini perlu diambil kira dengan serius kerana kita tak mahu kalau ada silap memang seperti diperjelaskan akan memberi kesan yang mendalam dalam masa yang akan datang. Dengan itu, Tan Sri Yang-di-Pertua, saya mohon menolak undang-undang ini. Terima kasih.